mesti juga ada mekanisme yang membolehkan hal itu berlaku. Dan di UTM kita ada kaki tangan staf yang terlibat untuk membantu untuk memproses untuk mendapatkan patent dan bekerjasama dengan MIPO. Yang ketiga yang juga penting ialah kos. Ya, sebab dalam konteks UTM kita telah menyediakan peruntukan yang banyak setiap tahun. Tahun lepas saja kita memfailkan patent 250. Ya, kalaulah setiap satu patent tu harganya 10,000, bayangkan berapa banyak kos yang dilaburkan. Kos yang telah dilaburkan, ya, semata-mata. Dan ini sebenarnya sebahagian daripada patent yang telah kita kenal pasti. Dan kalau kita nak patentkan semua, saya fikir kita memerlukan 500 pemfailan patent. Okey, sebentar lagi kita akan bercerita mengenai, tadi ada mengatakan bahawa masa dan juga jangka masa untuk meluluskan atau mendaftarkan patent itu mengambil masa sikit sebanyak. Jadi kita akan mendapatkan jawapannya daripada orang yang di sini. Jadi terus bersama kami dalam Agenda Awani sebentar lagi. Sebagai ibu, saya mahu anak-anak saya bebas meneroka. Tapi saya risau tentang bakteria. Sebab itulah pakar kesihatan saya mengesyorkan krim mandian Protex. Ia diuji oleh pakar dermatologi dan sesuai untuk digunakan setiap hari. Ia juga membasmi 99% bakteria berbahaya dan memberi perlindungan antibakteria yang berpanjangan untuk pengembara kecil saya. Protex untuk kesihatan kulit anda sekeluarga. The 6th World Islamic Economic Forum in Kuala Lumpur, gearing for economic resurgence, will play host to 10 world leaders and 120 distinguished speakers from over 40 countries. An estimated 2,000 participants, representing various sectors, will converge and to explore the opportunities for business and economic collaboration. Join us at the 6th WIEF, 18th to 20th of May 2010, Kuala Lumpur Convention Centre. Kini layangan kesegaran Dali membawakan pengalaman 4 musim bersama pinggan eksklusif Dali. Musim panas, musim luruh, musim sejuk dan musim bunga. Setiap satu percuma dengan 2 pak 225 gram Dali. 27 April, temu janji bersama pengacara Azlan Ishak. Beliau pernah terjebak di dalam gejala dadah. Sebelum itu Haji seorang penagih jadah tegak kepada seorang yang melakukan khidmat kepada masyarakat. Bagaimana rumah pengasih mencegah remaja zaman sekarang daripada ancah perniagaan dadah? Pendekatannya bagaimana untuk kita menegur kalau remaja itu melakukan silap. Penerimaan masyarakat ni ada stigma, penagih sendiri ada stigma. Dua-dua pihak mempunyai stigma. Temu janji Selasa 9.30 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Berinteraksi secara dekat dengan personaliti dari pelbagai bidang yang menjadi tajuk berita. Okey, bertemu lagi dalam Agenda Awani dan saya ingin membacakan satu pendapat yang dihantar melalui Facebook kami di Astro Awani daripada Akil Hakimi. Robert katanya, harta intelek khususnya dalam membangunkan sektor inovasi dan kreativiti adalah bertepatan dengan Malaysia Inovasi 2010. Tumpuan sepenuhnya perlu diberikan kepada IKS kerana mereka kurang berpengetahuan dalam menjaga harta intelek masing-masing. Akibatnya kecenderungan ciptaan mereka diciplat dan mereka tidak dapat mengambil tindakan yang seterusnya kerana tidak tahu prosedur. Jadi MAIPO perlu mengambil langkah yang sepatutnya untuk mendidik masyarakat khususnya golongan pembangun industri kreatif dan inovasi serta usahawan IKS. Okey, Cik Kamal, tadi kita ada bercerita mengenai proses pendaftaran paten yang mengambil masa agak panjang. Jadi mungkin ada insentif-insentif baru ataupun perkara-perkara langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAIPO sendiri untuk mengurangkan masa itu, dan mungkin juga ada yang tak faham juga prosedur untuk mendapatkan paten ni. Mungkin terlalu lama menunggu tapi kekurangan daripada mereka untuk menjual idea itu, ada prosedur-prosedur yang tidak dipenuhi oleh mereka. Mungkin itu merupakan soalan yang terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, apakah langkah-langkah yang kami ambil untuk mendekkan masa perprosesan harta intelek sama ada paten atau cak dagangan. Yang kedua, dari segi prosedur, pemahaman dari segi prosedur yang perlu dipatuhi.
Yang pertama sekali dari segi masanya. Masa sebenarnya kita telah berjaya memendekkan lah. Contohnya daripada pattern kalau 5 tahun dulu mengambil masa lebih kurang 5-6 tahun. Ya, jadi sekarang kita dah berjaya mengurangkan kepada 43 bulan dan sasaran kita pada tahun ini kepada 39 bulan, tahun depan 36 bulan dan 32 bulan. Ini merupakan sasaran memendekkan selaras dengan sasaran yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat harta intelek di seluruh dunia lah. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang kita ambil? Ya, yang pertama dari segi dalamannya, kita mengambil beberapa langkah. Yang pertama sekali kita telah meningkatkan pembangunan kemudahan teknologi maklumat IT, ya, sebab ini merupakan sistem carian, ya, kita search Google jugalah. Kalau pattern kita guna buat perbandingan. Lepas tu kita menggunakan meningkatkan keupayaan pemeriksa pattern, contohnya melalui latihan dalaman dan juga dengan kerjasama pejabat-pejabat atau intelek negara luar. Yang ketiga, kita juga mengadakan satu prosedur khusus. Jadi bagi harta intelek yang telah mendapat kelulusan di negara-negara maju, seperti Amerika Syarikat, Australia, pejabat pattern Eropah, Jepun, Korea dan UK, mereka selalunya bila sampai ke Malaysia, kita tidak lagi membuat pemeriksaan substantif, kita namakan modified substantive examination. Kita tengok dari segi sama ada itu melanggar perundangan atau tidak, sebab dari sistem perundangan intelek ini adalah antarabangsa, tapi dia masih menghormati, ya, setiap negara tu, kedaulatan negara, sebab kadang-kadang mungkin dari segi perundangan, keselamatan dan lain-lain. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang kita ambil dari segi inilah, ya. Tapi langkah yang terbaru adalah yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pun mengumumkan kita dalam proses untuk membuat pengambilan pegawai pemeriksa pattern yang baru. Kita akan mengambil 20 orang pegawai pemeriksa pattern dan juga 30 pemeriksa cadangan. Ini merupakan langkah pengambilan pegawai baru. Lebih kurang 80 orang akan pergi kepada program kesedaran, ya, dan program-program hak cipta. Pattern saja 20. Jadi kita harap dengan ini merupakan langkah-langkah yang akan mempercepatkan. Dan di samping itu, kita juga di bawah ASEAN, kita ada projek kerjasama bersama negara ASEAN dan negara-negara lain. Jadi kita memang orang kata kita menggunakan semua kemudahan yang ada, semua perancangan. Dari segi prosedurnya, harta intelek ini merupakan sistem perundangan antarabangsa. Antara kriteria contohnya, kita kena pastikan ciptaan itu adalah novel ataupun baru. Ya. Baru maknanya bagi orang-orang macam pakar seperti Datuk Zaini kita, kalau dia tengok ciptaan tu, bagi dia mungkin pengetahuan tu adalah merupakan satu yang common bagi mereka yang pakar. Itu tak boleh. Kemudian dia juga kena ada dari segi penggunaan dari segi industri, ya, dan juga dia ada penambahbaikan, ya. Dan salah satu lagi masalah yang kita nampak, kadang-kadang permohonan itu sendiri, permohonan itu sendiri tak jelas. Jadi kita kena berbalik kepada pemohon. Tapi kita masih sedar, kita kena sedar di sebalik kelewatan proses semua. Kita sebab harta intelek itu selepas difailkan, kadang-kadang dia cuma file dari segi perancangan dia, sebab pemfailan tu pemohon tu akan dalam tempoh 2 tahun tu dia akan cari orang-orang yang boleh memberi sumber keuangan untuk meneruskan kajian. Jadi kita pemohon akan diberi masa 2 tahun supaya dia akan berhubung kepada kita sama ada dia hendak kita terus kepada pemeriksaan substantif atau tidak. Jadi sekarang ni kita menunggu ada lebih kurang 2,000 permohonan yang dah hampir mencecah tempoh deadline 2 tahun tu. Jadi kita masih menunggu sama ada mereka ni akan mahu kita meneruskan kepada peringkat yang seterusnya atau tidak. Prof ini mungkin ada respon sikit. Silakan. Saya ini bila menyebut tentang kesilapan pemohon tadi, jadi di peringkat UTM kita telah mengadakan satu kumpulan yang saya fikir semakin besar ni, bukan hanya pegawai yang ditugaskan saja, tetapi juga orang yang mereksa dari masa ke semasa. Secara tak langsung apabila kita memohon untuk mendapatkan pattern atau hak cipta yang lain-lain tu, permohonan kita itu lengkap. Permohonan kita itu betul, tepat, ya. Sebab kadang-kadang ada idea tetapi kita tak tahu macam mana nak tulis idea itu. Bagaimana kita nak persembahkan supaya idea kita itu tepat untuk dinilai, untuk mendapatkan hak cipta tersebut ataupun untuk didaftarkan dengan pelbagai agensi. Dan inilah pentingnya agensi seperti universiti mengadakan pejabat-pejabat ataupun
petugas yang khas melihat dari segi pembangunan paten, hak cipta dan lain-lain yang dalam konteks harta intelek ini. Saya difahamkan di negara-negara maju terdapat pejabat pelesenan teknologi contohnya. PLO. Jadi sejauh mana di Malaysia tahap kita di mana? Adakah ada sistem itu yang lengkap dan ada jaringan beberapa yang buah universiti telah mempunyai PLO dan beberapa buah agensi kerajaan seperti